Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Sejarah Kesultanan Terengganu, asal-usul, pembentukan dan kelangsungan. Daulat Kesultanan Terengganu ialah institusi pemerintahan beraja yang menjadi tunjang kepada sejarah dan identiti negeri Terengganu. Sultan Terengganu merupakan ketua negeri dan kesultanan ini mula terbentuk secara rasmi pada awal abad ke-18. Walaupun catatan menyebut Kesultanan Terengganu bermula pada tahun 1725, bukti sejarah menunjukkan pemerintahan beraja telah wujud lebih awal apabila Terengganu muncul sebagai sebuah kerajaan Melayu yang berdaulat. Tokoh terpenting dalam pembentukan Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin Shah pertama, yang asalnya dikenali sebagai Tun Zainal Abidin. Baginda merupakan putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Padang Saujana. Mengikut catatan dalam Tuhfat Al-Nafis karangan Raja Ali Haji, Tun Zainal Abidin telah ditabalkan sebagai Sultan Terengganu oleh Daeng Menampuk, Raja Tua, atas perintah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dari Johor Riau. Sumber lain pula menyatakan penabalan itu dilakukan oleh Fra Nang Chaoyang, Raja Patani. Perbezaan sumber ini menggambarkan kedudukan strategik Terengganu yang berada di antara pengaruh Johor Riau dan Patani. Menurut hikayat Johor serta Pahang, sebelum ditabalkan, Tun Zainal Abidin pernah berada di Patani sekitar tahun 1688 selepas berlakunya pembunuhan Paduka Raja Laksamana Wan Abdul Rahman di Terengganu. Ketika berada di Patani, Baginda dijadikan anak angkat oleh Raja Patani, Fra Nang Chaoyang. Hubungan ini memberi perlindungan dan sokongan politik kepada Tun Zainal Abidin sebelum Baginda kembali ke Terengganu sebagai pemerintah. Tun Zainal Abidin secara rasmi menjadi Sultan Terengganu pada tahun 1708 berdasarkan bukti duit kupang emas Terengganu yang mencatatkan nama Baginda. Pada peringkat awal pemerintahan, pusat pentadbiran Terengganu tidak kekal di satu lokasi. Sultan Zainal Abidin bersemayam di beberapa tempat seperti Tanjung Baru, di Kuala Berang, Kota Batang Mahang, Langgar, Pulau Manis sebelum berpindah ke cabang 3 di Kuala Terengganu dan akhirnya menetap berhampiran Bukit Keledang atau Kota Lama. Perpindahan ini mencerminkan usaha membina pusat pemerintahan yang lebih stabil dan strategik. Selepas era pengasas ini, Kesultanan Terengganu terus berkembang sebagai sebuah kerajaan Melayu yang berdaulat. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, Terengganu terlibat secara aktif dalam hubungan politik serantau, termasuk dengan Johor Riau, Kelantan dan Patani. Ada masanya Terengganu mempengaruhi politik Kelantan, dan ada ketika pula Terengganu berdepan konflik ketenteraan yang akhirnya mengubah kedudukan politiknya di Pantai Timur. Menjelang penghujung abad ke-19, Terengganu menjadi antara negeri Melayu yang berusaha mengekalkan kedaulatan daripada campur tangan British. Ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin Shah ketiga, British beberapa kali cuba mencampuri urusan pentadbiran negeri. Sebagai tindak balas, pada tahun 1911, Baginda meluluskan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu yang menegaskan bahawa Sultan yang di-Pertuan Besar Terengganu ialah pemegang kuasa tertinggi kerajaan dan jajahan negeri. Undang-undang ini menjadi simbol penting usaha mempertahankan kedaulatan Terengganu. Kesultanan Terengganu terus bertahan melalui zaman penjajahan, Perang Dunia Kedua dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Selepas beberapa peralihan kuasa yang berlaku dalam suasana politik yang mencabar pada pertengahan abad ke-20, institusi Kesultanan ini kekal sebagai teras pemerintahan negeri. Hari ini Kesultanan Terengganu masih berdaulat di bawah pemerintahan Sultan Mizan Zainal Abidin sebagai kesinambungan sejarah yang bermula lebih 3 abad lalu. Sejarah Kesultanan Terengganu bukan sekadar kisah pertukaran raja, tetapi mencerminkan perjuangan sebuah negeri Melayu mempertahankan kedaulatan, adat dan pemerintahan bereja dalam arus perubahan zaman.